Hello, welcome guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Mahfuz dan selamat datang kepada program kita, program pencemarangan SPM. So, ini saya akan share sedikit tentang persediaan untuk murid-murid semua menghadapi peperiksaan SPM. Check it out. So, SPM adalah tangga pertama untuk kalian menjejaki ataupun melalui perjalanan-perjalanan hidup yang akan mendatang. Dan SPM juga merupakan satu permulaan kepada korang semua untuk menggapai cita-cita korang. Contoh, mesti ada daripada antara kita yang nak jadi lawyer, ada juga yang nak jadi guru, doktor, engineer, ahli politik ataupun bekerja dalam bidang-bidang badan uniform seperti polis, bomber dan sebagainya. Jadi SPM adalah satu sijil yang sangat penting kepada kita semua. Yang pertama adalah set the goals ataupun ada matlamat. Perkara ini saya yakin ramai pelajar yang dah tahu pun dan pernah dengar. Tapi apa yang pentingnya adalah bagaimana cara untuk kita tetapkan matlamat dan memenuhinya ataupun score the goals. Alright. Pertama sekali, untuk kita tetapkan matlamat, kita perlu tahu apakah tujuan yang kita lakukan di sebalik suatu perkara. Contohnya, kita belajar, kita pergi sekolah, kita bangun tidur, kita ulang kaji, kita buat kerja rumah dan kita buat latih to be latihan untuk mengasah kita punya kefahaman, kita punya skills dalam mata pelajaran tertentu. Jadi untuk apa? Okey, di situlah puncanya korang menemui kuasa ataupun semangat dan motivasi untuk belajar. Kerana itu penting untuk ada matlamat. Sebagai contoh dalam pengalaman cikgu sendiri, tujuan cikgu belajar adalah untuk cikgu memasuki ke universiti yang cikgu dah pilih. So, murid-murid sekalian, korang perlu cari matlamat korang. Boleh jadi matlamat jangka pendek ataupun matlamat jangka masa panjang. Matlamat itu adalah satu proses, one by one, daripada satu point, satu titik ke satu titik yang lain. Okay? So, itu antara perkara yang cikgu lakukan semasa cikgu belajar di sekolah dulu. Tips yang kedua adalah skill belajar ataupun study skills. Okey, untuk kita ketahui apa kita punya study skills, satu teknik yang perlu ada adalah try and error. Maknanya kita perlu cuba dan cuba supaya kita tahu teknik belajar macam mana yang sesuai dengan kita. Sebagai contoh, semasa cikgu sekolah dulu, skill belajar yang cikgu ada adalah dengan bercakap, berbincang. Okey? Jadi, setiap apa yang cikgu baca, apa yang cikgu belajar, kami kongsikan sesama kawan-kawan sekelas. Kami bincang. Kami buat kerja sama-sama. Itu contoh skill belajar yang lain yang cikgu ada. Yang kedua, contohnya adalah belajar secara personal, perseorangan. Contohnya, apabila cikgu belajar sesuatu perkara, misalnya dalam subjek sejarah, okey, cikgu belajar seorang-seorang, cikgu baca, dan dengan cara berseorangan tadi tu, cikgu mula compare ataupun bandingkan tentang fakta-fakta sejarah ini dengan realiti hidup, dengan persekitaran kita. Sebagai contohnya, kalau kita nak belajar tentang asas ketamadunan, secara logiknya adalah mestilah kawasan itu kawasan yang subur, yang ada air. Sebab manusia tak boleh hidup dalam kelompok yang ramai tanpa air. Itu contohnya. Okey, so apabila kita dah tetapkan matlamat dan kita pun dah tahu cara kita belajar, yang ketiga adalah drilling.
ataupun latih tubi. Okey, kenapa latih tubi ni sangat penting untuk kita? Ianya adalah disebabkan apa yang kita belajar ini, kalau kita tak amalkan, kalau kita tak secara repetisinya ataupun secara berulangan lakukan, kita akan lupa. Kita akan lupa dan ilmu itu akan hilang, disia-siakan. Jadi, latih tubi adalah satu perkara yang sangat penting. Okey? Bila korang dah tetapkan matlamat belajar korang, bila korang dah tahu cara belajar yang sesuai untuk korang, korang juga perlulah buat latih tubi. Lebih-lebih lagi subjek yang memerlukan teori, apply teori yang betul. Contohnya matematik, penulisan dan juga subjek bertutur. Jadi perkara-perkara ini adalah sangat penting dalam latihan. Caranya adalah memang korang kena buat latih tubi. Dan carilah motivasi bagaimana pun untuk ada keinginan buat latih tubi ni. Seterusnya, bila korang dah latih tubi, ada satu perkara yang boleh menyebabkan korang lebih faham tentang apa yang korang belajar, dan perkara itu boleh, ilmu tu boleh kekal dalam fikiran kita. Ianya adalah persahabatan dan juga persaingan. Okey? Kerana apa? Kita berada di sekolah adalah dalam satu community. Apa yang dimaksudkan dengan community ini adalah ada guru, ada staff, dan paling penting adalah kawan-kawan kita. Okey? Jadi, pengalaman cikgu sebagai seorang pelajar, cikgu ingat pada masa itu cikgu adalah pelajar 5ST. Kami berlumba-lumba untuk lawan siapa nombor 1, siapa yang dapat A paling banyak, siapa yang setiap dalam peperiksaan akan cemerlang. Dan kebiasaannya memang orang yang sama dalam top 10, kawan-kawan cikgu sendiri. Dan ini berkaitan dengan persaingan. Apa pula persahabatan? Persahabatan ialah dalam proses kita belajar, sahabat yang akan membantu kita untuk kita kekal bersemangat dan meneruskan pelajaran dekat sekolah. Contohnya, dengan cara kita bersahabat, berkawan, kita boleh saling share ilmu yang kita ada. Bukan semua pelajar adalah gifted ataupun dianugerahkan dengan kepandaian semula jadi dalam semua bidang ilmu. Dalam kelas, ada certain pelajar ataupun beberapa pelajar yang mahir dalam matematik, ada juga pelajar yang mahir dalam bahasa, ada pula pelajar yang mahir dalam ilmu aliran sastra seperti sastra bahasa Melayu sendiri ataupun ekonomi asas dan juga prinsip perkawanan. Jadi sahabat-sahabat inilah kita kena kumpul dan buat study buddy ataupun study group. So, itulah dia beberapa tips yang cikgu gunakan sebelum cikgu menghadapi peperiksaan SPM dulu pada tahun 2016. Okey? Sebenarnya, tips ini adalah cara belajar yang sama yang cikgu amalkan semasa cikgu buat degree. Dan ianya sebenarnya adalah satu komponen kecil ataupun bahagian kecil dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Ada banyak lagi perkara-perkara lain yang kita kena settle down ataupun kita perlu berdepan dalam cabaran kita nak menghadapi peperiksaan SPM. Sebenarnya SPM adalah satu tangga untuk kita menggapai cita-cita. Jadi ada juga perkara-perkara lain yang kita kena buat. Contohnya daripada segi aspek kesihatan rohani, emosi kita, kesihatan fizikal, dan juga daripada aspek-aspek luaran seperti society, keluarga, peer pressure ataupun rakan sebaya. Ini semua adalah komponen-komponen yang korang sebagai pelajar juga perlu berdepan. Okey? Kerana apa? Kerana cikgu yakin pelajar-pelajar sekarang, generasi baru adalah pelajar-pelajar yang hebat. Kita sedia maklum, pandemik belum lagi surut reda
ada sedikit tanda-tanda reda, namun kita kena biasakan untuk hidup dengan virus ni. Begitulah juga dengan kehidupan korang. Tahun demi tahun, ada banyak perkara-perkara baru yang akan mengejutkan korang nanti di luar persekolahan bila korang habis PM dan sebagainya. Jadi, ambillah peluang ini, cuba kita reflect ataupun kita fikirkan balik sebagai manusia, macam mana kita nak meneruskan kehidupan kita. Semestinya perlulah ada ilmu, ada mentor, ada skills, kerana ini semua adalah komponen penting kepada pelajar-pelajar sekalian. Nasihat cikgu, kita dah berada di penghujungnya. Nasihat cikgu adalah sebagai seorang pelajar, fokus dulu kepada pelajaran, kerana itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan pendidikan kita. Jadi, ambillah peluang ini. SPM ini adalah satu perkara yang sangat serius dan korang tak boleh main-main. Do your best. Cuba ubah kalau ada sesuatu perkara yang mengganggu perjalanan korang untuk jawab, untuk menduduki peperiksaan SPM. Cuba ubah. Dan kalau tak jumpa jalan, cari solusi lain. Minta nasihat daripada guru-guru, kongsi masalah kepada rakan-rakan, dan juga adukan apa kekurangan atau keperluan kalian pada guru apa. Okay? Jadi, stay safe, stay negative from COVID, dan kalau ada rezeki kita jumpa lagi di masa akan datang. So, Assalamualaikum dan bye-bye.